Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, jadi kita sambung gerak gempur jawi dan khat kita set 2, iaitu kita sambung daripada nombor 31 sehinggalah nombor 60. Okey, yang lepas kita dah buat nombor 1 hingga 30, betul tak? Ni kita dah buat. Kita dah jawab sama-sama, kita dah buat sama-sama. Semua ni kita dah bincangkan dah jawapan dia. Jadi hari ni kita nak sambung. Jadi jangan lupa nanti kalau kita dah bincang apa semua ni, buat juga dalam kertas tu, awak dah print, buat. Kemudian siapa yang tak print kertas tu boleh buat dalam buku tulis lah. Contoh macam Adli, ni Muaz Mawar satu. Siapa lagi? Adam Faris dia print. Siapa lagi yang tulis dekat buku? Tak ramai kot. Adli lah. Adli tulis dekat dalam buku. Okey, kita bincang sama-sama. Ustaz zoom lagi sikit lah bagi nampak sikit. Okey. Allah. Dia main lari. Hilang dah terus. Oh ada. Ni macam petanda-petanda nak lag ni. Tak. Enggak. Bawah. Oh, dia lari-lari lah. Kalau kita zoom. Okey. Arahannya adalah apa ni? Arahannya adalah dia suruh rumikan ayat di bawah. Afif dah ada. Tahniah bagi tepukan untuk Afif, hero kita. Okey, rumikan ayat di bawah. Jadi senanglah ni. Ini nak kita tinggal rumikan. Rumikan macam mana? Kita kena tulis dalam tulisan rumi. Okey. Jadinya kita tengok ayat kat sini, memancing ikan adalah kegemaran Ghazali. Ghazali ni apa? Ghazali ni nama orang. Jadi kalau kita tengok, ni nama orang, kita kena ingat. Bila nama orang, ianya adalah kata nama khas. Kalau kata nama khas kan, Ustaz tanya Mia lah. Ada ke Mia tu? Mia ada tak kat situ Mia? Syazwan ada? Syazwan mesti ada. Okey Syazwan, kalaulah kata nama khas Ghazali, kena huruf besar ke huruf kecil? Permulaan. Besar. Kena huruf besar. Bagus, betul. Kata nama khas, kita kena gunakan huruf besar. Kata nama kita kena gunakan huruf kecil. Kan? Okey. Sekarang ini dia. Okey, ini dia. Ustaz dah tuliskan jawapan. Alamak. Tak boleh lah. Okey, ni dia. Inilah dia. Pakai warna apa Warna inilah. Ni. Okey, jadi memancing ikan adalah kegemaran Ghazali. Dekat sini mudah aja. Tetapi apa yang boleh melibatkan awak kehilangan markah bila awak tak betul-betul tengok. Okey, Ghazali ni patut kata nama khas patutnya gunakan huruf besar. G ni besar. Tapi awak gunakan G yang kecil. Maka kat situ pemeriksa tu dia boleh potong markah awak. Daripada dapat 2 markah, awak cuma dapat 1 markah sahaja. Rugi tak? Rugilah kat situ. Padahal ini dah soalan yang paling mudah dah kan? Sebab eja dalam rumi. Okey. Kita pergi soalan seterusnya. Suasana di kampung sungguh permai. Permai ni apa maksudnya? Permai ni maksudnya aman damai lah. Tenang je kan suasana kampung. Okey, jadi kita kena tulis dalam tulisan rumi. Tulislah dalam tulisan rumi. Ni dia Ustaz dah tuliskan. Ni dia. Okey, sini. Suasana di kampung sungguh permai. Mudah je kan? Okey, boleh? Okey, selesai. Seterusnya. Nombor 33. Kalau nak screenshot bagi tahu Okey, nombor 33. Syabas, anda mendapat tempat pertama. Okey, Ustaz tanya Adam Faris. Syabas, anda mendapat tempat pertama. Ini ayat apa? Ayat seru ke? Ayat tanya ke? Ayat penyata ke apa? Ayat seru. Ya, baguslah. Ini adalah ayat seru. Sebab apa? Sebab pertama sekali dia ada tanda seru lah. Jadi kat sini ada tanda seru. Jadi kita nampak, ni ayat seru. Kemudian dia ada apa lagi? Dia ada kata seru. Ini dia kata seru. Aduh, wah, apa lagi kata seru? Banyak lagi. Amboi, aduhai, macam-macam lah lagi kata seru kan. Jadi ini cuma kita nak tahulah ayat ni ayat apa kan. Okay, jadi macam biasa, tulis je dalam bahasa Melayu, dalam tulisan rumi. Ini dia. Syabas, anda mendapat tempat pertama. Jangan tertinggal semua tanda seru, koma ni jangan tertinggal. Kadang-kadang bila awak salin balik ni mudah sangat, banyaklah benda yang tertinggal. Sebab apa? Sebab kita ambil remeh kan. Kita pandang rendah dekat soalan ni.
Jadi kita banyak hilang markah kat sini. Sayanglah. Jadi pastikan jangan hilang markah kat sini Okey, seterusnya. Amin berehat di taman rekreasi. Ustaz nak tanya, Akil ada ke Akil dalam ni? Tak perasan pula nama Akil. Tak ada kot, ada? Ada? Tak ada? Ada tak ada? Ha? Tak ada? Ada. Oh ada. Oh ada Zab. Oh Akil berdouble lah. Okey, Akil nak tanya sikit. Di taman rekreasi ni kata nama khas ke kata nama am? Yo. Khas ke am? Dah dapat 200 tu. Pening lah. Kalau tak dapat jawab 50-50 200. Saya. Aisyah siapa ya? Tak kata nama khas. Kata nama khas yang tadi di Akil. Kata nama Siapa siapa? Akil siapa jawab tadi? Ain kata nama am. Akil Kau kena percaya aku. Kata nama am. Kata nama am. Saya dia. Akil apa? Ikut Ain. Paksa dia kan. Okey, maknanya kena bagi 100 lah kat Ain. 50-50. Sharing is scary. Okey, tak apa. Okey. Jawapannya adalah betul. Kata nama am. Adli, ni bukan kata nama khas. Sebab apa? Kalau kata nama khas, sebagai contoh, Ustaz bagi contoh lain lah. Taman Rekreasi Kulai Jaya. Kulai Jaya sekarang dah tak ada. Taman Rekreasi Bandar Putra. Macam tu. Bila ada Taman Rekreasi Bandar Putra, baru dia akan jadi kata nama khas. Bila Taman Rekreasi sahaja, dia adalah kata nama am. Contohnya, apa lagi kita boleh buat contoh pejabat pos ke, bilik darjah ke. Bilik darjah tu pun kata nama am. Tapi bila dia kata bilik darjah 5 Darul Ma'wah, baru dia akan jadi kata nama khas. Okey, jadi kat sini kita tengok, oh ini kata nama am. Jadi tak perlu huruf besar permulaan ayat dia. Jadi ini dia Ustaz dah tuliskan. Ini dia. Amin berehat di taman rekreasi. Okey, boleh. Kemudian kan ada lagi satu. Kalaulah di tu dia dengan dia okey, jap Ustaz tulis Kalaulah kita nak tulis di kan, di ID ni, lepas tu selepas dia ni adalah tempat ataupun tempat lah, adalah tempat, maka kita kena tulis dalam bentuk jarak. Contohnya di bilik. Di bilik. Kita tulis di dengan bilik ni kita jarak kan. Tapi kalaulah ini jarak kan. Ini jarak ni. Sini. Tapi kalau kita nak tulis di ID ni, lepas tu selepas ini adalah perbuatan, maka kita kena tulis secara rapat. Contohnya dimasukkan. Jadi masukkan ni kena tulis rapat dengan di. Alamak susahnya. Masukkan. Macam itulah. Okey, boleh baca kan tulisan ni. Ini tulisan doktor nama dia. Dulu Ustaz cita-cita nak jadi seorang doktor. Maka inilah kita dapat tulisan sahaja. Tulisan doktor. Okey, dimasukkan jadi kena rapat dekat sini. Kalau di lepas tu tempat, maka dah jarak kat sini. Itulah dia. Jadi kita nampak kan. Tapi kalau dalam Jawi mesti ditulis secara rapat. Apa-apa sahaja. Di ke ataupun ke digunakan ke kan. Kan KI ke kan. Tapi dia guna kaf. Kita tak boleh tulis kaf, lepas tu sekolah macam ni. Tak boleh. Kita kena rapatkan. Yang ni kita tak boleh macam ni. Kita kena tulis secara rapat. Iaitu gabungkan ke sekolah. Macam ni. Baru betul. Kalau kita tulis jarak kat sini, salah. Itulah dia. Okey, boleh Okey, nombor 35. Semua murid diminta beratur di luar kelas. Ustaz nak tanya Ain lah. Tadi dia dah tolong Akil kan.
Ain, ayat ni ayat apa? Ayat penyata ke? Ayat soal ke? Ayat tanya ke apa? Yang mana Ustaz? Yang ni nombor 35. Semua murid diminta beratur di luar kelas. Ayo, siapa nak tolong Ain? Ain ada RM40. Boleh share 10, 4 orang boleh tolong. Tak boleh. Dah pakai dah duit tu Ayat penyata kot. Ayat penyata. Ada tak yang lain ada jawapan yang lain? Akil ke Adli ke, Syazwani ke, Amelia ke, Mia ke, Acap ke? Ayat perintah. Ayat perintah. Okey, lain. Tak ada? Okey. Ayat penyata. Ayat penyata juga Amelia. Okey, jadi Ustaz bagi tahu. Ayat penyata juga. Oh, ramai yang suka ayat penyata nampaknya. Dia macam nak bodek-bodek Ain nampaknya tu. Okey. Okey, jawapannya adalah ayat kehendak. Ataupun bolehlah kita katakan ayat perintah. Tapi yang tepatnya ayat kehendak. Sebab apa? Sebab ada diminta ni kan. Ayat perintah boleh, ayat kehendak lah. Ayat kehendak pun boleh. Syazwani lah tadi. Lebih kurang tepat dah tadi kan. Nanti cuba tengok perintah dengan kehendak sama kan rasanya. Kalau dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu kan, bahasa Arab kan sama. Sama kan? Okey, kalau sama betul lah ayat perintah pun betul. Okey, jadi semua murid diminta. Ada perkataan diminta. Selain perkataan diminta, hendaklah, mestilah, saya nak, hendak ke. Itulah dia. Jadi ini adalah ayat kehendak ataupun tadi adalah perintah kan. Okey. Okey, ini dia. Ustaz highlightkan ni. Ni padam balik ni. Ni yang Ustaz tunjuk ni. Diminta dengan di luar. Nampak tak dia punya beza dia kat sini? Diminta macam ni. Diminta macam ni. Di luar kena macam ni. Jarak dengan rapat. Tapi kalau andai katalah awak tanya cikgu bahasa Melayu awak, lepas tu Ustaz terangkan ni salah, bagi tahu Ustaz Tapi apa yang Ustaz tahu macam ni lah dia. Okey. Tapi kalau ada apa-apa boleh tegur, nanti kita betulkan sama-sama lah, kita belajar sama-sama. Okey, insya-Allah. Okey, seterusnya ada apa persoalan tak? Tak ada. Tak ada clear, jelas. Okey, seterusnya ini adalah petikan. Jadi petikan ini Ustaz nak minta untuk, ini kita padam dululah. Nanti susah pula nak baca kan. Okay, Ustaz nak minta Zakwan sila baca. Zakwan boleh? Pak Lang ni. Boleh. Okey, silakan Zakwan. Pak Lang seorang petani. Dia mengerjakan tanah sawahnya bersama isterinya dan anak-anaknya. Mereka sekeluarga memulakan tugas pada awal-awal pagi. Isteri Pak Lang membawa nasi, lauk dan minuman untuk bekalan mereka. Mereka membuat kerja secara berperingkat. Mula-mula benih padi akan disemai. Selepas benih padi ditumbuh, anak padi itu akan dipindahkan ke sawah. Pokok padi ditabur baja dan dipelihara kesuburannya. Apabila padi sudah cukup masa padi itu akan dituai. Alhamdulillah, bagus. Tahniah. Lancar lah bacaan Zakwan. Sebab semalam Ustaz minta Mak Wan satu baca. Apa yang terjadi adalah benih ni kan, terjadinya dia baca bini. Jadi bini padi akan disemai. Bininya dia cakap bini. Bini tu kan isteri kan, bini. Tapi bukan bini, benih. Jadi kat situ dia tersilap lah.
Okay, kita jawab sama-sama jom. Okay, jom Ustaz Padang balik. Okay, kita jawab sama-sama. Alif Firdaus. Alif Firdaus ke Alif Fitri? Alif Firdaus. Okay, Alif Firdaus dah masuk. Okay, tahniah. Bagus. Terbaik. Okay, kita nak jawab sama-sama. Okay, soalan pertama. Siapakah Pak Lang? Dia dah tanya siapa Pak Lang ni. Siapa Pak Lang? Siapa? Orang. Seorang petani. Seorang petani. Dia dah ada RM40. Dia cakap orang je. Alamak. Okey, betul. Seorang petani. Ada jawapan kat sini. Pak Lang seorang petani. Nak Ustaz tulis ke nak Ustaz highlight? Ustaz tulis. Alamak. Highlight. Highlight ke tulis? Highlight Tulis. Highlight. Seorang tulis. Kalau tulis makan masa sikit sebenarnya. Ya. Itu dah dia. Highlight je. Okay, jap Ustaz cuba screenshot. Okey tak? Kadang-kadang screenshot ni dia jadi lag juga sebenarnya. Ada lag sikit. Jadi kita tak payahlah. Kita highlight je lah Kita highlight. Contoh yang macam ni kan. Ustaz pun screenshot. Paste. Jadi dapatlah kat sini. Boleh lah kita screenshot lah. Dapat dah sikit macam ni. Okey. Siapakah Pak Lang? Pak Lang seorang petani. Soalan kedua. Okey, Ustaz screenshot. Bilakah Pak Lang dan keluarganya memulakan kerja? Bila Pak Lang memulakan kerja? Ada kat mana? Awal pagi. Nanti ni dekat sini Ustaz tanda lah. Pak Lang seorang petani. Okey, pada awal pagi kat mana tu? Mereka sekeluarga memulakan. Ni dia. Mereka sekeluarga memulakan awal pagi. tugas pada awal pagi. Betul, bagus. Okey, jadi Ustaz screenshot dulu kat sini. Awak nampak tak gelap kalau Ustaz screenshot ni? Nampak? Nampak. Nampak. Semua benda nampak lah. Okey. Saja nak tahu kan apa yang terjadi di sana. Okey, ini dia memulakan tugas pada awal pagi. Tapi sebenarnya kan, kalau nak lebih cantik lagi jawapan awak kena ambil daripada macam ni. Cara nak jawab soalan petikan ni kan adalah awak baca siapakah Pak Lang, siapakah ni awak buang, awak kena ambil jawapan daripada sini. Pak Lang. Pak Lang, okey, kalau dah dalam petikan, Pak Lang seorang petani. Ini dia. Tapi kalau macam ni pula kan, bilakah Pak Lang dan keluarganya memulakan kerja? Awak buang bilakah, awak ambil daripada sini. Pak Lang dan keluarganya memulakan kerja. Jadi awak ambillah kat sini. Tugas ni tak payah. Awak pun ambil pada awal pagi. Tapi awak kena salin daripada sini. Bila awak buat macam ni kan, pemeriksa tengok, dia akan bagi markah lebih sebenarnya kat awak. Sebab dia tengok, murid ni pandai menjawab sebenarnya. Bukan pandai menjawab, tak. Dia pandai menjawab maksudnya dia pandai, dia faham apa yang soalan tu nak. Itu sebenarnya tips cara kita nak jawab soalan petikan lah. Okay, contoh kat sini nombor 38 pula. Apakah yang dibawa oleh isteri Pak Lang? Jadi awak pun boleh ambil kat sini. Yang dibawa oleh isteri Pak Lang ialah apa? Macam tu pun boleh. Jadi kat sini sebenarnya lagi selamat kalau awak nak jawab. Ataupun awak pun kalau kat sini kan, boleh ke guna yang untuk permulaan ayat? Sebenarnya tak boleh kalau dalam bahasa Melayu. Jadi kita kena gunakan kata nama dulu. Isteri Pak Lang membawa apa, macam itulah. Tapi kalau tak, kita boleh dia terus tengok kat petikan. Apa yang isteri Pak Lang bawa? Ini dia. Isteri Pak Lang membawa nasi, lauk dan minuman. Ini tadi, Ustaz tak highlightkan. Ini dia. Melakukan awal pagi. Yang ini pula membawa nasi, lauk dan minuman untuk bekalan mereka. Ini dia. Jadi kita screenshot sekejap. Screenshot. Kita ambil daripada sini. Isteri Pak Lang. Sini. Dengan lagi satu dekat sini. Dia tak lag tapi dia slow sikit lah. Yelah kan. Laptop zaman dinosaur. Macam ni lah. Sabar ya. Ini dia. Oops, silap. Kita ambil atas dulu. Okay. Clipboard. Ini dia ada kat sini. Ini dia. Inilah dia. Isteri Pak Lang.
Ya lama dia terus masuk lah. Kita cut. Kita cut. Kita masuk sini. Ni dia. Isteri Pak Lang membawa, ni kecilkan sikit. Ni. Isteri Pak Lang membawa nasi, lauk dan minuman untuk bekalan mereka. Okey, seterusnya. Ni tak jalan ni padam. Okey. Okey, seterusnya. Terangkan secara ringkas cara penanaman padi yang dilakukan oleh Pak Lang dan keluarganya. Macam mana nak tanam padi ni? Ada dalam petikan. Jangan risau. Terus dia ambil. Ni cara dia. Ni dia. Ambil daripada mula-mula benih padi ni sampailah habis. Mula benih padi akan disemai. Betul? Jangan ambil sampai sini je. Awak kena ambil sampai yang terakhir sekali tu. Amelia. Okey, sampailah dituai. Highlight kau kan? Highlight kan? Okey, boleh? Tadi tu Ustaz kena highlightkan yang ni kan. Isteri Pak Lang membawa nasi, lauk dan minuman. Okey. Kemudian, ni dia. Ini jawapan dia. Mula-mula benih padi akan disemai. Selepas benih padi tumbuh, ini sampai ni. Lagi. Sampai sini. Sampailah yang terakhir, dianya dituai. Dituai ni apa? Dituai ni adalah kita mengambil hasil lah. Kita petik hasil kita. Sebagai contoh, kita ada pokok rambutan. Pokok rambutan tu dah berbuah. Kita pun ambil hasil. Itu dinamakan sebagai menuai hasil lah. Dituai lah tu. Dituai. Dituai tu kita ambil hasil daripada tanaman kita. Macam tu. Okey, jadi tadi ni tulis kat sini kan. Tulis kat bawah ni. Panjang sikit lah. Tapi memang itulah jawapan dia. Dia nak cara-cara kan. Silap tekan pula. Angka. Ni dia. Ni tadi. CRIV. Apa Ustaz buat? Baru betul. Salah tekan. Ni dia jawapannya. Besarnya. Okey, ni jawapannya. Okey, Ustaz dah screenshotkan kat sini. Kecilkan sikit lagi lah. Tapi awak jangan ambil yang ni. Ni Ustaz ni tak nak. Jadi ni Ustaz potong. Yang ni tak payah. Sebab susah nak screenshot sikit-sikit kan. Jadi mulakan daripada mula-mula sampailah dituai. Itu dia. Boleh Panjang sikit jawapan dia, tapi itulah yang betul. Okey, andai katalah awak jawab macam Emilia. Mula-mula benih padi akan disemai. Betul tak? Betul jawapan tu. Tapi kemungkinan markah yang awak dapat tu tak markah penuh. Sebab apa? Sebab dia tanya, terangkan secara ringkas cara penanaman. Dia nak cara penanaman mana daripada awal sampailah akhir. Macam tu. Apa tadi ada tanya tak? Macam ada tanya. Tak ada. Oh tak ada. Salah dengar kot Ustaz. Jadi inilah dia sampai akhir. Barulah awak dapat markah penuh. Macam tu. Okey. Selesai apa? Bukan ada yang 40 lagi? 40. Oh, ada satu lagi. Selesai pula. Okey, apakah perkataan seerti dengan dituai? Tuai tadi Ustaz kata kita mengambil hasil ataupun memetik hasil. Jadi apa perkataan yang sama dengan dituai? Siapa tahu? Dipetik. Dipetik. Lagi lain? Dipetik. Petik ni ke? Ni ke petik? Dikutip. Dikutip. Kutip. Lain lagi? Tak ada. Tak ada yang pakar-pakar Dipotong. Dipotong. Okey, jadi okey bagus. Banyak jawapan tu, banyak jawapan bagus. Tapi jawapan yang diberikan itu kurang tepat. Dipetik, dipotong, dikutip. Jadi, dipotong betul lah. Oh, ada kat sini. Alamak, Ustaz tak perasan lah. Okay. Saya. Oh, nampak rupanya. Aduh. Jadi, jawapannya adalah dituai ni, mengikut jawapannya adalah dipotong ataupun diketam. Diketam ni maksudnya samalah dengan dituai, iaitu kita mengambil hasil tanaman kita. Kita tak boleh cakap dipetik. Sebab apa? Dipetik tak semestinya semua tanaman tu kita petik. Ada tanaman yang kita sebagai contoh padi kita tak petik. Kita tak petik padi. Padi ni kita macam mana macam proses dia.
Proses dia banyak lah. Tapi padi ni kita tak cakap kita petik padi lah. Jadi kita nak gunakan petik tu tak tepat. Diketam ataupun dipotong. Itu lebih tepat. Perkataan yang sama dengan dituai. Ini dia nampak Okey, ini Ustaz highlight lah sikit. Lagi nampak sikit. Kecil tulisannya kan. Okey, selesai Alamak, ada jawapan lah kat sini. Kita nyorokkan dulu kejap. Tak boleh ni. Ustaz, kenapa Ustaz? Ada awak nampak jawapannya. Kejap. Tak boleh nampak jawapan. Ngelat nanti. Oh. Ustaz sorokkan jawapan ni jap. Lupa nak sorokkan lah tadi. Ini dia. Okey, cantik lah. Sorokkan. Sorokkan jawapan. Jadi tak nampak. Nampak tu. Saya sorokkan jawapan. Okey, kita nak buat sama-sama nombor 41. 41, dia suruh apa ni soalan ni? Jawikan rangkai kata berikut. Tadi kita dapat soalan, dia suruh rumikan. Yang ini dia suruh jawikan. Ini sebenarnya susah sikit lah sebenarnya. Ini sebenarnya awak kena biasa dengan ejaan-ejaan. Barulah bila awak tulis tu, awak confident. Kadang-kadang kita tak confident. Betul ke ejaan ni? Kita tak confident. Tapi caranya macam mana? Caranya adalah yang paling mudah. Kalau kita ni tak tahu nak eja dalam jawi, kita eja ikut suku kata. Kita eja ikut suku kata. Macam mana? Okay, kita tengok dulu. Jam loceng. Okay, jam loceng. Jadi kita eja lah jam. Okay, jadi Ustaz dah ajar awak tentang KVK. Ingat tak? Ingat. Kan? Ingat kan? Kalau JAM. JAM, kita kena jim alif mim ke jim mim sahaja? Jim alif mim ke? Salah kan? Jim mim. Jim mim sahaja. Betul. Jadinya loceng lam waw lo caya ngaceng. Loceng. Bagus. Ini dia Ustaz dah tuliskan. Besarkan sikit lah. Sian pula kecil-kecil ni. Tak nampak. Kan? Kita besarkan sikit. Kita bagi 16. Okey lah 16 kan. Okay, jam loceng. Okay. Yang kedua, teknologi perubatan. Awak tengok perkataan ni. Susahnya teknologi perubatan. Jangan risau. Jangan nervous. Jangan kencang. Okay, kita eja satu-satu. Kita eja satu-satu suku kata. Okay, teknologi. Kita pun fikir-fikir. Teknologi. Macam mana kita nak eja tek? Tek. Jadi, adakah takaf? Kalau takaf, tek. Ataupun tayakaf. Tayar. Bukan tayakaf. Kebiasaannya okey macam ni. Biasanya kalau awak jumpa huruf K, awak ejakan dengan kaf. Tapi sebenarnya tak semua perkataan macam tu. Dia ada perkataan-perkataan yang istimewa sikit lah. Jadi, tapi kalau biasakanlah. Jumpa K, mesti dia kaf. Jumpa Q, baru dia jadi qaf. Macam tu. Okay, cuba biasakan macam tu dulu. Nanti awak akan jumpa perkataan-perkataan yang special. Dia K tapi dia gunakan qaf. Kan macam tu. Okey, jadi teknologi. Inilah dia Ustaz dah ejakan untuk awak semua. Ustaz besarkan dululah 16. So baru warna hitam. Ini dia. Taya kaf tek nun waw no lam waw lo gaya ji. Teknologi. Perubatan paroper alif waw u ba ta nun tan. Perubatan. Saya ataskan sikit lah, tak nampak kan. Okay. Teknologi perubatan. Macam itulah dia. Okay. Seterusnya, kita pergi ahli biokimia. Ya Allah. Susah ni kan ahli biokimia. Jadi, ingat pesan Ustaz, jangan kita gopoh-gapah jawab. Kita cuba jawab satu-satu. Ikut kita punya suku kata tu. Ahli biokimia. Ahli. Jadi macam mana nak eja alif ha Alif ha lam yali. Ahli. Betul? Macam tu. Kita eja satu-satu. Biokimia. Biokimia ni susah ni. Okey, jangan risau. Kita cuba eja bio. Jadi kita eja pun bayawaw bio. Kan? Bio. Okey, samalah tu. Bio. B-I-O. Bio. Kalau dalam bahasa Inggeris kita akan sebut bio.
Itu bahasa Inggeris ni sebutan dia tu. Tapi kalau kita ikut suku kata bio kan, B-I-O, bio. Jadi bayawau, bio. Jadi dalam Inggeris bio, macam tu lah. Kimia, kita pun eja satu-satu. K-I-K, kaf ya. Kap yaki. Mia, mim ya. Nimia alif. Alif. Macam tu lah eja. Kita eja satu-satu. Jangan kita risau. Jangan kita gopoh kapal lah. Sebab bila kita gopoh kapal, takut kita buat ejaan yang salah. Jadi ini dia, ahli biokimia ataupun biokimia lah. Itu dalam sebutan Melayu. Okay. Ini semua sebenarnya perkataan Inggeris kan, bio. Sebab tu lah jadi macam tu. Okay, seterusnya. Juru teknik makmal. Ni dah mula perkataan yang panjang kan. Jadi kita eja satu-satu. Juru. Jim waw ju. Rawaru. Teknik. Tayakaf. Tayakaf. Nun. Ya. Nun yakaf ni. Nun ya kaf juga. Dua-dua K kan. Jadi kita gunakan kaf. Teknik. Okey, Ustaz tunjukkan dah. Ini dia juru teknik. Okey, untuk makmal kita tengok ada kaf kan. Tapi dia tak gunakan ejaan kaf. Kita tengok ada K kan. Tapi dia tak gunakan ejaan K. Dia gunakan ejaan ain. Mungkin ini makmal ni perkataan pinjaman mungkin, ataupun memang makmal ni adalah satu perkataan yang istimewa. Kaf ini dia tak gunakan untuk K ni dia tak gunakan kaf, dia gunakan ain. Tapi ini ejaan yang betul, makmal. Okey, macam tu. Pendidikan Islam. Pendidikan Islam pula Ustaz terus tunjuk. Inilah dia. Sebabnya awak dah biasa jumpa pendidikan Islam kan, sekolah kebangsaan. Banyak awak jumpa. Ini dia 14, Ustaz hitamkan. Ini dia. Pendidikan Islam. Macam ni juga. K dia tak gunakan kaf, tapi dia jadi qaf. Jadi macam mana kita nak tahu, Ustaz, kejap K ni jadi qaf, kejap K ni jadi kaf. Macam mana ni Ustaz? Kalau kita nak tahu, kita kena biasakan eja. Kita kena banyakkan latihan dalam mengeja perkataan-perkataan yang istimewa macam ni lah. Baru kita akan ingat, baru kita akan terbiasa. Tapi sebenarnya kalau K tu adalah kaf. Ikut macam tu senang. Okey. Tapi ada perkataan-perkataan yang kita kena biasakan lah. Contoh pendidikan, makmal, doktor, apa-apa lagi macam tu. Yang melibatkan kaf, qaf. Yang melibatkan apa lagi, banyak lagi sebenarnya. Okey. Selesai. Ada soalan tak? Tak ada Tak ada. Okey. Tak ada. Okey, kita pergi seterusnya. Ni dah mudah lah. Alamak, ni semalam punya cuanteng lah. Kita tak habis lagi. Sebab semalam kan laptopnya lag. Jadi Ustaz pakai handphone. Inilah dia macam-macam kita conteng. Kita padam balik dululah. Sekejap kita padam dulu. Azan lah. Okey, alang-alang kita tunggu azan. Alang-alang kita nak padam ni. Kita tunggu 2 minit untuk azan InsyaAllah 2 minit. Kat tempat Ustaz baru je nak azan ni. Okey, kejap lagi kita sambung. Tempat saya pun tengah azan. Tengah azan. Okey, bagus-bagus.
La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatan 'aliyatan rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey. Apa? Okey, kita sambung, jom. Kita sambung sikit lagi. 46 sampailah akhir sekali 54. Jadi, Ustaz sarankan awak sekarang ni pun kedai buku dah buka dah. Jadi, Ustaz sarankan untuk awak beli pensel had kepada yang tak ada pensel had. Sebab masa periksa nanti pun awak akan guna pensel had tu. Dia bukan untuk saja-saja sebenarnya. Masa periksa pun awak akan pakai pensel had tersebut. Jadinya, untuk soalan yang macam ni, awak tak perlulah mahir untuk tulisan khat macam sebiji macam ni. Tetapi, at least, paling kurang, awak kena ikut bentuk dia. Sebagai contohlah, anda kata awak tak ada pensel khat, awak ada pensel biasa sahaja. Pensel biasa tu kan nipis. Jadi, awak kena ikut bentuk, macamlah bentuk tulisan khat tersebut. Kita ada 3 khat nasah, khat sulus, khat rik'ah. Ini yang kita akan belajar dan ini yang akan disoal di dalam kita punya UPKK. Dan kita belajar pun dalam kita punya jawi dan khat tu yang kat sekolah kamu biasa tu kan. Dalam mata pelajaran tu pun kita belajar 3 khat sahaja. Khat nasah, khat rik'ah, khat sulus. Hari tu kita dah belajar khat rik'ah sebenarnya kan. Okey. Jom kita jawab sama-sama. Untuk nombor 46 ni dia suruh apa? Dia suruh kita suaikan dahulu. Had ni had apa? Had ni had apa? Kemudian bila kita dah suaikan, kita kena tulis ikut sebiji macam ni dekat bawah ni. Semalam antara yang dah tunjuk dekat Ustaz untuk makwan 1 yang dia tulis sebiji sama adalah Kasino Rauda. Tulisan dia taklah sama macam, tulisan dia taklah mahir macam tulisan khat yang cantik. Tetapi bentuk tu ada sama, hampir sama. Jadi, buatlah macam tu. Okey? Jadi, dalam periksa pun awak akan buat macam tu juga. Okey, jadi kita tengok. Yang pertama ni adalah had. Had apa ni? Siapa boleh jawab? Had nasah ke? Ustaz kecilkan sikit lah. Kecilkan sikit sebab dia kena padankan kan. Had nasah ke? Had sulus ke? Had rik'ah? Okey, cuba jawab. Siapa boleh jawab? Had nasah. Had nasah. Lain? Jawapan lain? Had sulus. Had sulus? Had sulus. Had sulus. Ya, betul. Jawapannya adalah had sulus. Kenapa had sulus? Kejap lagi Ustaz bagi tahu. Jawapannya adalah had sulus. Okey. Okey, kejap lagi Ustaz bagi tahu. Okey. Nombor 47. Agak-agak lah, permata hati. Ini had apa agak-agak? Permata hati. Had rik'ah. Had rik'ah. Lain. Cuba yang lain lagi. Had apa? Tapi tak betul lah tu sebutannya had rik'ah. Semalam makwan 1 disebut had rakaat. Jadi had rakaat lagilah salah kan. Had rik'ah. Dia sebut had rakaat. Had apa Amelia agak-agak? Kalau bukan had rik'ah. Had nasah. Ya, betul. Had nasah. Ini adalah had nasah. Okey, kemudian cuba lagi. 48. Ini had apa? Kalau tengoklah had ni dengan had ni sama tak? Had ni tak sama. Sama tak? Sama. Okey, nanti kita tengok. Nanti kita zoom. Sekejap lagi Ustaz terangkan. Kita buat dulu. Okey, 49. Had ni had apa? Had ni tak sama Had dengan ni. Had rik'ah. Dia tak sama atas ni, dia tak sama dengan ni kan. Jadi ni had rik'ah. Okey, nombor 50. 50 ni sama tak dengan 47 ni? Sama. Jadi ini adalah had nasah. Macam mana kita nak tentukan, macam mana kita nak bezakan had ni? Okey, jom kita tengok satu-satu. Okay, kita pergi zoom lagi. Zoom betul-betul zoom.
Okay, ini dia. Zoom sikit lagi kot. Okay, cuba Okay, pertama sekali, cara kita nak bezakan adalah dengan tengok bentuk huruf. Bentuk huruf dia. Ini adalah mencegah. Ini adalah huruf H. Ha. Lebih. Ini pun H juga. Baik. Dari. Kita tengok ra dia. Ini yang obvious. Ini yang ketara. Yang ketara. Obvious. Yang ketara. Yang ketara dia punya bentuk dia. Okey, ini adalah had sulus. Okey, kita tulis sulus sebenarnya ejaan dia TH kan. Tapi tak apalah. Had sulus, kita tulis S. S ni sulus. Kita cuba S had sulus. Jadi had sulus ni, kita nampak ketara sangat bentuk dia dari segi huruf H, dari segi huruf Ra. Dan kemudian titik dia tak kemas macam titik had nasah. Had nasah, kita akan tengok titik dia kemas. Satu persatu dia buat. Tapi kalau had sulus, dianya rapat sikit. Maksudnya dia tak jarak-jarak kemas macam had nasah. Itu yang kita boleh tengok. Kemudian kita tengok had nasah, ra dia tak sama macam had sulus. Kalau had nasah ni kita boleh kata had yang standard. Had nasah ni adalah tulisan yang kita gunakan dalam Al-Quran. Kalau kita tengok Al-Quran, dia tak ada tulis yang macam ra macam ni ke. Lepas tu titik dia contohnya ta kan. Titik dia macam ni ke, tak. Dia akan gunakan tulisan yang paling mudah untuk orang baca, iaitu had nasah. Had nasah ni adalah tulisan yang standard lah. Orang kata standard lah. Sebab apa? Sebab ianya semua boleh baca. Jadi dia akan tulis ta, ya, macam tu. Satu. Ini had nasah. Bila had sulus dia dah mula berbentuk. Ataupun dia dah mula bentuk yang ketara. Ra, bila ra tu dia single ataupun dia tunggal. Ra tu dia akan tulis yang macam ni. Itu kalau ra single lah. Ra yang tunggal. Alamak, tak cantik lah tulisan Ustaz ni. Kita cuba lah. Susah ni pakai mouse. Macam ni lah ra dia. Ra dia macam tu. Tapi kalau ra, dia ada huruf di depan. Dia tak tunggal macam ni. Dia akan tulis macam ni. Ra dia macam ni. Macam tu. Kalau ra yang single satu, dia akan macam tu. Perasan tak? Ini had sulus. Perasan. Kalau had nasah, ini kita tulis N lah. Had nasah N, kita tulis N. N ni nasah lah. Okay, had nasah. Jadi had nasah ni yang paling simple. Kalau kita tengok, ini tak ada bentuk macam-macam pun. Tak ada bentuk pelik-pelik pun kan. Titik dia kemas satu persatu. Kita nak senang, kita tengok titik lah paling senang. Kalau had nasah ni kita nak tahu. Bezakan titik had ni dengan had ni kan. Had sulus dengan had nasah beza. Titik dia. Dan paling ketara sekali yang kita nak tahu adalah had rik'ah. Had rik'ah nampak tak beza dia. Had rik'ah kita boleh bezakan dengan tengok titik dia lah. Tak pun kita tengok tulisan pun kita memang dah boleh tahu. Kalau had rik'ah ni contohlah titik ta. Ini huruf, alamak. Sorry. Adam. Kita buat huruf ta. Ini huruf ta. Huruf ta sepatutnya titik dia dua macam ni kan. Tapi kalau had rik'ah dia tak tulis titik dua macam ni. Dia akan tulis macam mana? Dia akan tulis gabung titik tu. Macam ni. Nampak tak? Perasan tak? Macam ni. Ta. Ini ta tau. Ini ta. Okey, kalau kita tengok ini ngah tau. Ini ngah. Ngah sepatutnya titik dia 3. 1, 2, 3. Macam tu. Tetapi yang buat titik macam ni hanyalah had nasah. Jadi had rik'ah dia tak buat titik 3 macam ni. Titik 3 dia buat lebih kurang lah macam ni Walaupun macam tu lebih kurang. Dia ada dia buat macam bersambung. Dia buat bersambung. Itulah had rik'ah. Kalau had sulus, ni kan had sulus kan S. Ni S. Ini had rik'ah kita buat R. R. Rik'ah. Okay. Yang ini sulus S. Okay, jadi kalau kita tengok, ini ha dia dah beza. Kemudian waw dia pun kita nampak beza. Ha dia ni nampak beza lagi. Beza sangat dengan had nasah. Had sulus, had rik'ah. 3 had ni beza. Ni senang. Tengok nombor 47, 48, 49. 3 had yang berbeza. Alamak, lari lah dia. Gimana ni? Ni dia. 48. Ni dia. Okay, ini dia. 3 had yang berbeza. Ini sulus,
Atas lagi sikit. NASA. Atas. Beza kan macam ni? Kita nampak. Jadi 3 had ni cuba mahirkan. Ni had apa. Cuba tengok. Okey, nanti kita buat lagi. Okey. Kat sini pula, bawah ni kan ada tempat kosong. Dia suruh awak salin balik kat bawah ni. Sebab itulah dia bagi tempat kosong. Dia suruh awak salin balik. Dengan mengikut bentuk yang sama. Itu dia. Ustaz tak tulis lah Kalau Ustaz tulis takut jadi tulisan doktor nanti. Okey. Jadi daripada tulisan doktor, apa? Okey. Okey, alamak. Baguslah Adli. Miau. Okey. Bagus miau. Gambar kucing. Kucing siapa Adli? Kucing Oyen Okey, tak apa. Okey, kita teruskan. Nombor 51. 51 ni dia suruh apa? Tulis semula had di bawah. Jadi macam biasalah. Tulis je sama macam tu. Ni Ustaz tak tulis ke nak cuba? Cuba tu Jadi dah satu. Cantik lah tulisan Ustaz. Satu. Okey, dah tak cantik. Okey. Tak apalah tak payah tulis lah. Tak cantik dah. Balik lah. Apalah Ustaz, okey. Okey ke? Malulah. Malu. Okey, jom. Okey, Saya jadi apa dia? Saya tulislah Ustaz. Tak tulis. Adli. Okey. Okey. Ini salin balik je macam biasa. Salin balik. Kalau boleh guna pensel had sebab nak biasakan untuk periksa nanti. Sebenarnya had ni pun bagus sebenarnya. Ini adalah seni. Kalau awak suka melukis, awak suka ni kan. Sebenarnya kalau awak tulis ni, awak pandai tulisan had, boleh jual sebenarnya. Mahal lah tulisan had ni. Okey. Kita betul. Nanti saya tak apa. Nanti saya copy je. Lamia pandai. Lamia pandai. Okey. Syazwan, awak pernah tengok tak tulisan kaligrafi? Saya pernah tengok. Tulisan kaligrafi ni kan dia macam dia ada tebal dia ada ni dia ada ni. Dia ada dia punya tajam kan Ustaz? Ya, betul, dia ada punya tajam. Tulisan tu boleh jual tak? Boleh, tulisan tu boleh jual. Ada nilai dia. Sebab itulah kita belajar had ni sebenarnya kita boleh kita itu adalah satu kemahiran. Kemahiran yang orang nak kekalkan. Sebab apa tak semua orang boleh tulis tulisan had. Betul tak? Tak semua orang boleh tulis tulisan had. Sebab dia adalah satu kemahiran yang kena belajar dan dia adalah satu kemahiran yang kena latih. Ustaz. Ya, apa dia? Ajijah? Kalau had tu dia jual dalam berapa? Okey, pernah tak awak tengok satu frame tulisan dia macam ni bentuk lah. Okey, contohlah. Kita tulis je dekat sini. Frame yang tampal kat dinding macam gambar Allah tu. Saya pernah lah nampak. Itu kan jadi frame kan. Itu sebenarnya tulisan had. Okey, Ustaz tunjuk satu. Had kufi. Ini paling biasa lah orang ini paling biasa orang akan frame kan. Lepas tu orang ni. Orang buat frame. Orang jual lah. Saya pernah nampak. Ini dia. Biasa tak nampak dekat t-shirt. Dia apa? Ustaz, benda ni dekat rumah Pok Su kita ada. Dekat Senai. Ada dia selalu beli dekat Ninso. Ninso. Rumah saya ada. Rumah awak pun ada. Jadi benda ni sebenarnya bernilai tak? Bernilai, berharga. Jadi kalau kita ni tak sia-siakan kita punya ilmu untuk belajar had ni, kita berlatih, kita mahirkan, dah besar kita boleh tulis had macam ni, boleh jual suatu hari. Boleh jadikan satu bisnes ni untuk kita. Kan? Kecil-kecil pun awak dah boleh buat lah sebenarnya. Kalau mahir kan. Nanti boleh tampal. Boleh tampal, boleh jual sebenarnya dengan orang. Kalau yang sekolah kita, kenal tak nama Lamia tu? Lamia tu dia keluarga dia ada satu galeri had. Galeri had tu orang nak masuk, semua dalam tu tulisan had. Jadi orang boleh buat lawatan kat situ, nak masuk, berbayar ke tak berbayar tak pastilah. Tapi kalau orang nak tulisan had tu, dia kena beli. Macam tu lah. Jadi boleh jual sebenarnya. Inilah antaranya. Price and promotion. Shopee. Wah, dia jual kat Shopee lah. Okay, kita jap try tengok visit. Ada Ustaz, ada. Adalah Ustaz kat Shopee. Ada kat Shopee. Boleh beli boleh beli apa alamak. English Mak kita pun pernah beli.
Ini Ustaz nak contoh. beli ke? Bukan nak beli. Ustaz nak promote dekat awak. Review. Nak tengok. Nak bagi tenang. Nak bagi tenang. Inilah dia. Oh, harga berapa? Harga asal 130, 120, 90 ringgit. Simple je. Memang mahal ke? Iya, memang mahal had ni. Mahal. Ya, betul. Tengoklah ni contoh-contoh dia. Jadi rugi tak kita belajar? Tak rugi pun sebenarnya kita belajar ni. Macam ni. Ada Sama tak saya pun ada. yang paling mahal lah? Kita cari yang paling mahal lah. Ada tak yang Paling mahal macam 1,000. Wah, Macam gitulah Ustaz paling mahal. tak ada lah. Tak ada lah. Ustaz order. Allah. Lepas tu bagi kat awak. Apa? Ustaz, Apa dia? yang paling murah pun 48 macam tu kan? Itu pun simple-simple je. Yang ringkas-ringkas macam ni je. Kan? Jadi kalau lah benda tu makin rumit, makin susah. Ustaz, dekat Mapuk Ustaz ada satu peri macam yang huruf. Ada? Dia lupa off mic je tu. Dia lupa nak tutup. Okey, lepas tu sebenarnya Ustaz ceritalah pengalaman Ustaz. Ustaz pernah pergi dekat, tahu tak Hospital Tampoy? Sebelah tu ada Kolej Sains Bersekutu. Okey, dekat situ sebelah tu ada kafe, dalam tu ada kafe. Kafe tu tempat makan lah, macam kantin. Jadi pakcik Ustaz dulu kat situ. Lepas tu Ustaz tak adalah pandai sangat, mahir sangat, tapi boleh lah sikit-sikit kan tulis. Jadi dia pun upah Ustaz, dia suruh tulis surah Al-Ikhlas tak silap. Qul huwallahu ahad tu kan. Tulis kat dinding. Ustaz pun tulis cat apa semua tu. Lepas tu dia bayar dalam 300. Kan? Wish. Penat ke Ustaz buat benda tu? Penat satunya tempat dia tinggi. Jadi kena pakai tangga. Lepas tu masa tu malam-malam buat sebab tak nak ada orang kan, susah ada orang. Orang kat situ kan kantin tempat orang makan, jadi susah sikit nak buat. Masa Ustaz buat tu Ustaz panjat tangga ke? Panjat tangga. Lepas tu tulislah tulisan had kat situ. Tinggi tak Ustaz? Tinggi tak tinggi. Tapi dia benda tu berbaloi lah kan. Buat macam tu dapat dalam 300. Macam tu lah. Tapi Ustaz buat dengan kawan-kawan juga. Ada dalam 3 orang. Ustaz dengan 2 orang lagi kawan Ustaz. Macam tu. Masa tu lepas SPM. Okay. Macam tu lah ceritanya. Sajalah kongsi. Jadi benda ni sebenarnya adalah satu ilmu yang berharga sebenarnya. Kan? Okay. Kita nak soal sikit lah. Balik kita nak buat lah. Balik terus berlatih. Nanti cubalah jual. Nak beli tak Ain cakap dengan Ain? Ni satu. Kita tak nak jual. Jual dengan Ain RM10. Ain ada RM40 tu. Saya yang jual kat dia Ustaz. Alamak Ain. Okey, jom kita sambung. Dah nampak setengah kan? Okey, kita sambung. Okey, 51. Satu hati. Dia suruh tulis je kan? Jadi kita tulis tak payah bincang lah. Cuma Ustaz nak soal. Satu hati. Ini tulisan had apa? Had nasah ke? Had rik'ah ke? Had sulus? Cuba tengok titik. Cuba tengok bentuk huruf. Had. Tengok huruf waw dia. Kalau waw untuk had. Waw untuk had ni nampak? Lain tak? Had sulus. Lain. Waw dia macam ni. Had rik'ah. Waw dia macam ni. Jadi ini waw apa? Had apa? Had nasah. Ya, benar. Ini adalah had nasah. Ustaz buat N Alah ni kita soal-soal ni. Sebab arahan dia suruh tulis je. Awak tak payahlah buat macam ni Ustaz. Tapi Ustaz nak soal. Awak faham tak? Okey. Yang ini had apa pula? Had. Cuba tengok ra dia. Cuba tengok waw dia. Adakah waw dia pelik-pelik sikit? Ataupun design dia, bentuk dia macam ketara sangat? Kita tengok balik ra. Ra untuk had sulus. Had rik'ah. Dia tarik-tarik macam ni. Tarik-tarik macam tu. Ra untuk had sulus pula adalah dia berbentuk macam ni. Ra dia kan tadi baru tengok kan. Ra dia macam ni. Tapi kalau tadi ni kita tengok ra dia macam mana? Ra dia ra biasa sahaja. Ra biasa je. Tak adanya macam ra. Had nasah. Ya betul. Ini adalah had nasah. Nasah. Okey. Nombor 53. Had apa ni? Tengok titik. Tengok bentuk ni. Tengok bentuk huruf. Tengok semua. Agak-agak had apa ni? Tengok. Had. Cuba.
Yang lain pun boleh cuba. Apa dia? Had apa? Sama tak dengan atas ni? Had nasa. Ya, betul. Had nasa. Jangan takut-takut. Kita terus dijawab. Okey, insyaAllah. Okey. Seterusnya, ini had apa? Cuba tengok titik dia. Had. Titik dia gabung ke? Titik dia rapat sangat ke? Titik dia kita tengok satu-satu. Had sulus ke? Had sulus dia berbentuk. Maksudnya kalau awak tengok nun dia macam mana had sulus. Nun dia bukan nun biasa. Nun dia nun tarik. Wow dia macam mana? Kalau kita tengok balik kat sini. Tak dia biasa, alif dia biasa, semua biasa. Jadi had Nasa. ya betul. Had nasa. Okey, lagi. Nombor 55. Tengok bentuk ra dia macam mana. Ra je kita dah nampak. Ra macam ni kita dah tahulah ini had. Had sulus. Had sulus. Betul. Tanya, bagus. Nampak lagi. Ra dia macam ni. Ini had apa? Had sulus. Ya, had sulus. Tengok lagi. Ra waw dia macam ni. Kalau had sulus. ya, kalau had nasa, waw dia waw yang biasa, waw yang normal. Bukan waw yang tarik. Tak, bukan. Okey, lagi sekali tengok. Had sulus. Ya, had sulus. Ada tak had kat sini? Tak ada. Apa Tak dia? ada. Khadijah? Kalau kita buat had macam Allah tu, kita sesuainya kita letak kat mana? Sesuainya letak kat mana? Okey, kalimah-kalimah yang seperti kalimah Allah, kalimah Muhammad, kalimah yang mulia lah ataupun ayat-ayat Al-Quran, sesuainya letak kat mana? Sesuainya bila kita dah tulis macam tu ataupun kita dah ni, kita kena letak tempat yang tinggi. Kenapa? Kerana kita nak jaga kemuliaan kalimah tersebut. Sebab itulah kalau orang buat frame ayat Al-Quran, dia gantung kat dinding. Sebab apa? Dinding tu kawasan yang tinggi lah, bukan tempat yang dipijak. Ustaz, kalau dinding tu kita dah taruh frame awal, tapi kalau kita nak taruh frame lagi macam kertas ke? Boleh? Kertas boleh, tak ada masalah. Wallpaper ke apa? Saya betulkan niat untuk